Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada tuan-puan, ibu bapa, kepada murid-murid tahun 1 bagi tahun 2021 SK Taman Warisan Puteri. Alhamdulillah pada hari ini saya diamanahkan untuk memberi sedikit taklimat berkaitan kemasukan tahun 1 bagi tahun 2021. Di sini saya akan memberi penerangan berkaitan dengan sesi persekolahan, sesi pendaftaran pada hari pertama dari segi pakaian, kehadiran, kelas Dual Language Program ataupun kita kenali sebagai DLP, pentaksiran bilik darjah, PBS dan juga kelas agama serta beberapa perkara yang akan saya sebutkan nanti. Dari segi sesi persekolahan, untuk sesi petang, hari Isnin akan bermula dari 1.05 petang hingga 6.25 petang. Dan diikuti pada hari Selasa hingga Khamis, pukul 1.05 petang hingga pukul 5.55 petang. Dan Jumaat lewat sedikit iaitu pada pukul 2.35 petang hingga 5.55 petang. Dengan ini diharap semua ibu bapa dapat menguruskan urusan pengangkutan anak-anak untuk ke sekolah nanti. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang proses pendaftaran pada hari pertama bagi murid tahun 1. Diharap tuan-puan dapat memberi ingatan, mengingatkan lebih lagi tentang perkara ini supaya tidak tertanya-tanya bilakah hari pendaftaran murid tahun 1 SK Taman Warisan Puteri. Tarikh yang telah dibincangkan oleh pihak pentadbir adalah pada 20 Januari 2021. Itu hari pertama persekolahan bagi sesi tahun 2021. Itu hari Rabu. Kita terpaksa membuat 2 sesi disebabkan kemungkinan besar pandemik COVID-19 ini belum lagi reda. Jadi untuk mengelakkan kesesakan para ibu bapa serta murid-murid semua di kawasan sekolah, jadi pihak kami telah pun menetapkan 2 sesi pendaftaran. Yang pertama, sesi pertama iaitu bagi murid-murid tahun 1 Utarid, 1 Mustari dan 1 Marikh. Kita akan mulakan sesi pendaftaran pada pukul 1.05 hingga 2.05 petang di kelas yang di kelas masing-masing. Bagi sesi kedua, 2.05 hingga 3.05 petang adalah untuk kelas 1 Zuhal dan 1 Neptun. Kelas 1 tahun 1 ni letaknya adalah di blok E. Di blok E nanti akan diberikan pelan sekolah menunjukkan blok E dan kedudukan kelas melalui sarana ibu bapa dalam medium Telegram. Okey. Seterusnya murid-murid ini telah dibahagikan mengikut kelas. Jadi senarai nama ini adalah akan diberikan melalui medium Telegram juga kepada ibu bapa semua untuk makluman anak-anak semua berada di kelas mana untuk memudahkan ibu bapa kenal pasti. Dan selain itu senarai nama juga akan ditampalkan di setiap pintu kelas untuk memudahkan ibu bapa semua. Okey. Dan diharap pada hari berkenaan ibu bapa mengikut SOP semasa. Sebab kita tak dapat jangkakan pada hari berkenaan bagaimana keadaannya, jadi sentiasa memberi perhatian tentang SOP semasa untuk kita mengelakkan sebarang masalah di kemudian hari dan untuk keselamatan serta kesihatan anak-anak juga. Okey, kenapa kita perlu buat sesi tadi adalah disebabkan
pandemik ini ya. Kita bukanlah niat untuk menyusahkan ibu bapa semua, tetapi adalah usaha kita untuk mengelakkan kesesakan berlaku di kawasan sekolah. Tetapi juga sebarang perubahan ya, akan dikemukakan ataupun dimaklumkan melalui sarana ibu bapa melalui medium Telegram. Jadi diharapkan dalam tempoh bulan 12 hingga bulan 1 tu, medium Telegram ini kena selalulah tengok ya, selalu tengok untuk maklum perkara-perkara terbaru yang sekolah maklumkan. Okey, selain daripada itu, penting juga ya, untuk ibu bapa tahu tentang dokumen-dokumen yang perlu dilengkapkan. Sebab pada hari pendaftaran hari pertama tu, kita lihat ada kekangan ramai sebab pelajar tahun 1 SK Taman Warisan Puteri boleh dikatakan ramai ya. Ramai dan menyebabkan kesesakan. Kawasan yang tak seluas mana Taman Warisan Puteri itu, sekolah Taman Warisan Puteri itu kita elakkan dengan menyediakan dokumen yang lengkap dari rumah lagi ya. Di mana saya sarankanlah untuk semua ibu bapa menyediakan satu sampul surat yang akan diisi dengan dokumen-dokumen seperti borang APDM, borang PB1 dan PB2. PB2 ni jika ibu bapa penjaga tiada slip pendapatan ya, perlu diisi. Dan yang ketiga adalah salinan slip pendapatan, salinan sijil lahir anak, dan 4 keping gambar bersaiz pasport, slip tempahan tanda nama beserta bayaran, senarai semak ya, senarai semak ditampal pada sampul surat. Nombor 1 hingga nombor 7 ini dibekalkan melalui pos ya, dipos oleh pihak sekolah kepada ibu bapa sebelum hari pendaftaran itu untuk memudahkan ibu bapa melengkapkan semua maklumat-maklumat berkaitan. Ya, saya tunjuk di sini sekejap borang-borang ini. Borang-borang ini akan diposkan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa. Jadi kalau dalam tempoh itu tak dapat, tolong hubungi sekolah ya. Okey, seterusnya untuk senarai semak tu, yang nombor 7 tu, bila dapat melalui pos tu, tampalkan pada sekeping sampul surat besar, di mana di dalam ini nanti akan dimasukkan semua borang-borang yang saya sebutkan tadilah ya, untuk memudahkan pada hari berkenaan kita nak mengurangkan masa pertemuan ibu bapa dengan guru waktu mendaftar itu ya. Seterusnya satu lagi yang saya tak nyatakan di situ yang penting juga adalah ibu bapa perlu bawa sekali fail peribadi murid yang boleh dibeli dari kedai buku sekolah ya. Okey, itu dari segi dokumen-dokumen yang perlu dilengkapkan ya. Seterusnya saya ingin terangkan juga tentang pakaian ya. Bagi murid-murid lelaki, pakaian murid-murid lelaki adalah baju kemeja lengan pendek berwarna putih, seluar panjang berwarna biru gelap, tanda nama tanda nama. Untuk sesi petang, kami pihak sekolah telah menetapkan iaitu kuning dan hitam. Ada maknanya tanda nama ni perlu ditempah melalui sekolah lah, melalui guru kelas ya. Tadi saya dah nyatakan dalam borang yang dihantar kepada tuan-puan tadi, ada bersekali dengan borang tempahan tanda nama. Jadi isikan nama yang nama untuk tanda nama anak tuan-puan selengkapnya untuk kemudahan tempahan tanda nama ini ya. Lagi cepat buat, lagi cepat kita akan dapat tanda nama ini ya.
Okey, seterusnya untuk pelajar perempuan, baju kurung berwarna putih, kain berwarna biru gelap, tudung dan anak tudung berwarna putih, ya. Biasa laras semua, ya. Seterusnya tentang baju sukan ataupun baju pendidikan jasmani. T-shirt atau baju sukan sekolah dan seluar trek warna biru atau warna hitam ataupun biru gelap, ya. Semua baju ni boleh dibeli di kedai buku. Bermula tahun ni boleh dibeli di kedai buku sekolah. Tetapi untuk tahun 1, ibu bapa perlu ingat mesti telah diberitahu oleh guru kelas anak-anak tuan puan ni rumah apa, ya, sebab baju sukan ni ada warna dia, ya. Jadi ikutlah maklumat ataupun yang diberikan oleh guru kelas sama ada anak tuan puan dari rumah merah, biru, hijau atau kuning, ya. Untuk mengelakkan tuan puan tersilap beli baju nanti. Kalau beli awal tersalah beli, ya. Okey, seterusnya ini adalah tentang panduan kedudukan lencana dan tanda nama murid. Ya, itu gambar yang pertama tu ada lencana di atas tu untuk baju lelaki, kemeja lelaki, ya. Nama berada di atas poket dan di atas nama barulah ditampalkan lencana sekolah. Dan sebelahnya adalah kedudukan dari pandangan jauh bagi lelaki pada kemeja dan bagi murid perempuan pada tudung, ya. Nama dan di atasnya adalah lencana sekolah. Lencana sekolah juga boleh dibeli dari kedai buku sekolah, ya. Seterusnya saya menyentuh sedikit tentang kehadiran, ya. Penting kehadiran ini, ya. Bukan saja untuk kebaikan anak-anak tapi untuk sekolah juga, untuk memastikan murid-murid ini mendapat semua ilmu yang disampaikan sama semua. Maknanya bila kehadiran itu lengkap penuh, insya-Allah ilmu-ilmu yang cikgu sampaikan dia dapat dan tak terkurang daripada rakan-rakan yang lain, ya. Jadi untuk kehadiran ni wajib hadir kecuali sakit, ya. Kalau sakit ni pihak sekolah perlukan ibu bapa sertakan surat sakit ataupun surat bertulis daripada ibu bapa sendiri, ya, untuk makluman guru kelas. Seterusnya jika kehadiran dilihat tidak merangsangkan, pihak sekolah akan memberi surat amaran untuk 3 hari berturut-turut 10 hari berselang, ya. Maknanya ada 3 kali amaran sebenarnya, ya. Dan perkara ini bolehlah dirujuk daripada buku peraturan sekolah yang akan murid-murid dapat nanti, ya. Sebenarnya satu lagi yang penting juga adalah jika sebarang masalah dimohon ibu bapa, tuan puan semua datanglah berbincang dengan pihak sekolah, ya, untuk kita mencari jalan penyelesaian supaya dia kembali pula kepada anak-anak kita, anak didik kami yang terbaik untuk mereka, ya. Dan satu lagi yang untuk diingatkan, ya, ibu bapa waktu nak menghantar anak tu hantar sehingga pintu pagar sahaja. Dan sini saya sekali lagi nak ingatkan, kalau berkereta janganlah turunkan anak betul-betul di hadapan pintu pagar sekolah, ya. Biarlah anak tu jalan jauh sikit, sebab keadaan ini mungkin menyebabkan kesesakan. Kadang-kadang cikgu-cikgu keluar masuk melalui pintu pagar itu. Jadi diminta ibu bapa pun jaga, letak kereta jauh sedikit atau bagilah anak tu jalan sedikit untuk masuk ke pintu kecil, ya. Pintu kecil di sebelah kiri pagar sekolah untuk keselamatan mereka juga, ya.
Bagi program dual language program DLP, program pengukuhan bahasa Inggeris di mana sekolah diberi peluang untuk menawarkan pengajaran dan pembelajaran subjek sains, matematik, teknologi maklumat dan komunikasi serta reka bentuk dan teknologi dalam dua bahasa, iaitu bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris. Tapi untuk sekolah rendah, di program yang ditawarkan adalah untuk mata pelajaran sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris sepenuhnya. Ya, maknanya guru yang mengajar soalan-soalan, waktu mengajar, murid belajar semuanya dalam bahasa Inggeris. Buku-buku juga dalam bahasa Inggeris, ya. Kami pihak sekolah hanya akan membuka kelas DLP ini jika terdapat 15 orang murid bersetuju untuk menyertai program ini, ya, iaitu 15 orang murid bersetuju untuk menyertai program ini. Jika kurang, kita tutup terus, tak ada ditawarkan untuk program DLP pada tahun berkenaan. Okey. Tetapi sebenarnya murid perlulah melepasi ujian kelayakan yang akan diberikan oleh pihak sekolah demi memastikan bahawa murid-murid ini bersedia untuk belajar dalam belajar matematik dan sains menggunakan bahasa Inggeris, ya. Jadi saya harap tuan-puan penjaga faham berkaitan dengan DLP ini. Seterusnya, yang menjadi tanya-tanya kepada ibu bapa yang baru mempunyai anak bersekolah, ya, pentaksiran bilik darjah, ya, PBD. Sebenarnya sekarang ini pentaksiran bilik darjah ini telah dijalankan dari beberapa tahun yang lalu untuk sebenarnya untuk mengenal pasti, ya, mengesan pengetahuan murid secara berterusan, ya, tak bergantung kepada peperiksaan semata-mata, ya. Kadang-kadang peperiksaan ini dalam keadaan-keadaan tertentu dia tidak menunjukkan keputusan sebenar ataupun keadaan sebenar prestasi murid tersebut. Jadi PBD ini telah mengambil tempat untuk guru-guru mentaksir murid ini ketika mereka mengajar, ketika berada di dalam kelas, ketika murid-murid belajar sesama sendiri, ya. Guru-guru mengesan perkembangan murid ini secara menyeluruh, ya, tidak bergantung kepada ujian ataupun peperiksaan semata-mata, ya. Jadi dengan ini sebenarnya guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid ni secara menyeluruh dari semasa ke semasa, ya, mengetahui keberkesanan PDPC guru, dan dalam masa yang sama guru boleh memberi yang lebih baik kepada murid berkenaan. Semua ini adalah dirancang oleh guru dengan pemantauan pihak pentadbir, ya. Jangan risau sebab insya-Allah semua murid akan dinilai dengan baik dan tindakan susulan yang sesuai akan diberi serta-merta jika didapati murid ini tidak melepasi tahap-tahap yang sepatutnya. Melalui pentaksiran bilik darjah juga murid dapat mengesan perkembangan diri dia, ya, sebab laporan akan diberikan sebanyak 2 kali setahun, ya. Setelah murid mengenal pasti dia punya perkembangan diri, kekuatan dan kelemahan ni, jadi di situ mereka mungkin akan berpeluang untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran mereka. Jadi tidak tersekat di situ. Dalam tempoh setahun itu mereka boleh meningkatkan prestasi pencapaian prestasi mereka dalam PBD ini. Sebab ciri-ciri dia adalah seperti yang ditayangkan di skrin,
yang dirancang dengan baik oleh guru, ya. Maknanya guru menilai muridnya sendiri. Mereka yang jumpa murid itu setiap hari. Itu yang berkaitan dengan pentingnya kehadiran tadi, kehadiran murid ke sekolah. Jadi sebab murid hadir baru guru boleh menilai. Guru boleh melihat murid berkenaan. Ya. Bersistem, iaitu merancang pengajaran guru, dan bila dah mengajar barulah dinilai, ya, untuk mengenal pasti prestasi murid, ya. Dan sebenarnya PBD ni bukan boleh hanya melalui pemerhatian, ujian dan sebagainya. Dia boleh juga secara formatif dan juga sumatif. Pelbagai kaedah, ya, pemerhatian, lisan, penulisan, kuis. Sekarang ni dalam tempoh pembelajaran di rumah, kita panggil PDPR, ramai guru memberi dalam bentuk kuis, ya, kepada murid-murid setelah diberi pengajaran, setelah diberi maklumat berkaitan pelajaran melalui video dan juga maklumat-maklumat lain. Guru-guru akan menilai dari segi memberi ujian online dalam bentuk kuis. Sebabnya cikgu tak dapat nak memerhati murid. Murid berada di rumah, cikgu tak nampak, ya, perkembangan murid tersebut. Itu contoh yang saya boleh berilah. Tetapi kalau murid dapat bersemuka dengan guru, adalah lebih berkesan, ya, untuk menilai murid ini. Dan seterusnya, insyaAllah pentaksiran ini akan berjalan dengan baik dengan bimbingan guru besar, guru-guru penolong kanan, ketua-ketua panitia yang mempunyai pengalaman yang baik dalam mentaksir bilik darjah. Okey, ini kalau ibu bapa nak faham betul-betul tentang pentaksiran bilik darjah ini, bagaimana guru-guru menilai anak-anak tuan-puan adalah dari segi tahap penguasaannya, ya. Kebiasaannya yang paling minimum lah untuk seorang murid, kita boleh bagi tahap penguasaan 3, ya, iaitu tahu, faham dan boleh buat. Itu yang seelok-eloknya minimum untuk anak-anak tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan hadir ke sekolah nanti untuk pelaporan PBD, jika anak puan kurang dapat 1 atau 2, itu maknanya kena ada penambahbaikan lagi, ya. Tapi kalaulah dapat 4, 5 dan 6 adalah terbaik, itu alhamdulillah. Tuan-puan rasa anak tuan-puan bukan sahaja baik dari segi pelajaran, tapi dari segi sahsiah juga adalah yang terbaik, ya. Jadi sama-sama pihak sekolah, guru-guru dan ibu bapa, tuan-puan semua, sama-sama kita memastikan anak-anak ini melepasi tahap-tahap penguasaan yang seperti yang dinyatakan tadi. Okey, seterusnya dari segi kelas agama, ya. Pada tahun 2021, Sekolah Taman Warisan Puteri ada kekangan, ya. Kekangan dari segi bilangan kelas. Disebabkan kekangan ini, tiada kelas agama dibuka untuk tahun 1, ya, pada 2021. Ya, kami pihak sekolah mohon maaf, minta maaf kepada semua ibu bapa, penjaga. Jadi boleh bersedialah untuk mencari kelas-kelas agama kafah di luar yang dijalankan di luar sekolah, ya, untuk anak-anak belajar tentang kafah ni, kelas agama dan fardu ain. Okey, dengan itu saya rasa kami ingin sekali, insya-Allah dengan pimpinan Puan Guru Besar Puan Anis binti Mat Nasir, barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru SKTWP beriltizam tinggi, ya, untuk melahirkan anak baik lagi cerdik tanpa dadah, di mana dengan sokongan ibu bapa
dan perbincangan, pemuafakatan. Jika ada sebarang permasalahan bolehlah dikemukakan melalui sarana yang diwujudkan oleh guru-guru kelas dan juga pihak sekolah ya, untuk kita sama-sama berbincang, sama-sama mencari jalan penyelesaian ya. Kalau tak dapat nak sampaikan melalui sarana, tak nak orang lain lihat masalah yang dikemukakan, boleh mesej peribadi kepada guru, kepada pentadbir ya. Dan jalan yang terakhir, kalau tak dapat juga selesaikan masalah, boleh datang hadir ke sekolah, sama-sama berbincang, duduk, bermuafakat, mencari satu langkah yang terbaik, satu jalan yang menyelesaikan masalah bersama supaya kebaikan ini sampai kepada anak-anak dan juga pihak sekolah. Itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan.